Tak semua orang lah kan. Kat tu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini seperti yang dijanjikan, tepat pukul 6 saya akan live. Dan tengah hari tadi saya ada buat undian sikit. Yang mana undian ini saya tanya tajuk apa yang nak saya kongsikan. Jadi saya pilih tajuk Shah Kamaruddin lah. Ialah doang je bagi tajuk. So ambil je lah mana yang okey untuk saya ceritakan. Jadi tajuk petang ini ialah susun atur marketing. Kejap, saya ingat sekejap saya tengok balik. Tajuknya ada berkaitan dengan marketing lah. Sekejap saya kena check balik. Sebab saya jenis buat kemudian terus buat lah kan. Okey, tajuknya ialah struktur marketing dan susun atur copywriting. Jadi maksudnya soalan ni saya cakap kat dia boleh sembang panjang, tapi petang ni kita hanya buat pengenalan hanya konsep asas. Maksudnya kita nak bina tapak dulu. Jadi apa yang dimaksudkan dengan struktur marketing ini, kita kena faham balik business funnel. Dalam business funnel ini ada marketing funnel dan juga sales funnel. Saya akan cerita juga apa beza marketing dan sales funnel. Perbezaan yang ketara, marketing ialah aktiviti untuk kita bakar duit. Bakar duit dari segi marketing, bakar duit dari segi pelbagai cara lagi lah untuk dapatkan customer baru, untuk naikkan brand. So itu marketing. Dan sales pula ialah proses untuk mendapatkan jualan. Sebab itulah dalam live yang lepas saya ada berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, bisnes ini satu sahaja masalahnya. Masalahnya confirm rugi, untung belum tentu. So dia agak senang agak situlah. Jadi hanya orang yang betul-betul hatinya kental sahaja boleh melalui bisnes ini. Baiklah. So itu dari segi sudut definisi. Marketing, aktiviti bakar duit. Sales, aktiviti required untuk kita dapatkan duit pula. Okey. Jadi apa yang dimaksudkan dengan susun atur? Susun atur copywriting ini ialah apa copywriting, apa konten yang kita nak pakai bagi setiap fasa dalam struktur copywriting, struktur marketing. Untuk ulang kaji, copywriting ini termasuklah dengan konten, termasuk jugalah dengan storytelling. Dia melengkapi. Sebab under copywriting ada 3 jenis: direct response, content dan juga storytelling. Baik, kita masuk dalam struktur marketing. Saya akan ambil ini marketing funnel. Dalam marketing funnel ada 3 fasa. Fasa yang pertama ialah awareness. Fasa yang kedua ialah consideration. Fasa yang ketiga ialah conversion. Apa yang dimaksudkan dengan fasa awareness? Awareness ini sesuai bagi audien fasa cold. Cold ini ialah orang yang tak kenal lagi siapa kita. Okey, audien ini ada cold, ada warm, ada hot. Cold ni yang belum kenal kita lagi. Warm ni dah kenal dan familiar dengan brand kita. Hot ini ialah kalau kita offer apa sahaja dia akan belilah. Kalau dia tak beli pun dia akan share, dia akan support. Ataupun kalau dia tak beli pun dia akan recommend dengan kawan-kawan sekelilingnya. So at least kita nak buat, kita nak ubah daripada cold jadi warm. Baiklah, kita nak kena faham ada awareness, ada consideration dan juga ada conversion. Awareness ini kita kena sesuaikan dengan padanan copywriting jenis masalah. Maksud masalah di sini ialah kita kena gunakan konten yang berbentuk masalah. Sebagai contoh, 5 punca, 3 sebab, 8 akibat. Ataupun kita boleh naikkan lagi seperti fakta. Tahukah anda? Ataupun fakta yang kurang orang tahu. Antara tajuk-tajuk yang familiar. Sebab kita nak bagi market kita aware masalah yang mereka hadapi sekarang ni. Saya bagi contoh, 7 cara untuk tahu bahawa bisnes kita sedang rugi. Ataupun 9 cara untuk 9 akibat kalau susu badan terus berkurang. Ataupun apa-apa yang berkaitan lah. So biasanya untuk awareness kita akan menggunakan konten yang berbentuk problem. Untuk consideration pula, kita kena guna cara solution.
Sebab tadi kita dah memberitahu masalahnya, kesannya, simptom-simptomnya, fakta-faktanya, trivia-trivianya. Jadi, untuk kita tukarkan terus mereka menjadi warm, untuk kita naikkan keyakinan mereka, apa yang kita boleh buat ialah kita memberi solution. Kalau macam tadi kita tulis 7 punca susu badan berkurang, untuk consideration kita letaklah 10 cara naikkan susu badan. And so on. You boleh adapt dengan you punya business dengan cara yang saya kongsikan. So itu adalah dari segi strategi marketing. Seterusnya ialah kita sudah melalui fasa awareness, sudah melalui fasa conversion, dan kita akan consideration, dan kali ni kita nak masuk dalam fasa conversion. Conversion ini ialah at least kita nak acquire the first sales. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita boleh memberikan tawaran-tawaran untuk kita berikan kepada mereka. Sebab kita kena ingat, corong kan dia marketing funnel dia akan corongnya makin mengecil. Kalau sales funnel corongnya makin membesar. Disebabkan tajuk hari ini hanya untuk cater marketing, saya akan kongsi tentang marketing sahaja. Yang mana kita perasan dia makin mengecil, dia mewakili apa yang mengecil itu ialah jumlah prospek ataupun jumlah audien yang serius. Sebab pada konten untuk konten fasa awareness mungkin akan ada 100,000 orang, 70,000, 50,000 orang yang tengok. Tapi apabila masuk sahaja ke fasa consideration, mungkin akan tinggal by half. And even akan tinggal 30%, and even akan tinggal 20% yang akan tinggal. Maksudnya kalau at the first layer ada 50,000 orang tengok, so it's not a weird ataupun benda-benda pelik lah kalau kita lihat dalam fasa consideration kita hanya ada tinggal 15,000, mungkin tinggal 10,000 even. Okay. Seterusnya, selepas mereka dah tengok dah iklan consideration, kita akan hantar iklan conversion pula. Apa yang berlaku dalam iklan conversion ni, kita akan mula offer mereka. Dan dari segi offer-offer yang kita nak berikan kepada mereka ni, tak hairanlah kalau daripada 10,000 tadi tu akan tinggal 1,000 orang sahaja. Daripada 1,000 orang tu sahaja, mungkin yang akan beli dalam 100 orang. Mungkin akan beli tu 200 orang. And jangan terkejut juga kalau yang belinya end up 50 orang ke 20 orang ke even. Sebab kita baru dalam fasa marketing funnel, belum lagi fasa sale funnel yang mana kita akan retarget, buat campaign, susun cara nak create a material lagi. So apa yang kita nak kena faham kat sini yang dapat membantu kita naikkan sale dan menaikkan brand kita ialah frekuensi. Kata kuncinya ialah frekuensi. Dia sama juga kalau brand A baru muncul, tapi kita dah kenal brand B lama dah. Tapi kalau brand A ni muncul depan mata kita hari-hari, kita akan jadi brand A tu akan jadi top of mind kita. Dia akan terus displace brand B tadi. Okay. So dia akan, tapi kelebihan apabila kita menggunakan marketing funnel ini, yang pertama ialah satu, mereka beli sebab mereka percaya dengan kita, bukannya mereka beli out of nak try. Mereka betul-betul percaya dengan brand kita, dan mereka beli bukan sebab mereka terpengaruh dengan kata-kata, dengan janji-janji manis kita, dengan testimoni yang kadang-kadang agak melampau-lampau batas sikit. Jadi dengan melakukan marketing, struktur marketing ini dapat membantu kita dapat buat bisnes tanpa perlu hype pun. Jadi ini salah satu cara. Kebanyakan orang kita, apa yang mereka buat lah, mereka akan mereka pilih produk, kemudian mereka akan terus run iklan direct to consumer. Sekarang apabila semua orang go Z, we need to go Z, which is sebenarnya yang kita go Z ni ialah basic ataupun asas ataupun konsep yang kalau you baca buku advertising or you baca buku marketing daripada luar negara sekalipun, dia akan menceritakan you need to switch from stranger to prospect, to trial buyer,
sampailah jadi customer. Dia bukannya mengajar stranger terus kepada buyer. Tak, dia ajar pada stranger to prospect. Apa yang kita nak kena buat, macam ni kita nak switch, mestilah melibatkan corong tadi. Sebab itulah saya cakap bisnes ni confirm merugi. Sebab kadang-kadang kita dah follow dah structure marketing, tapi tak menjadi juga. Kita kena ulang balik, kena spend lagi duit. Alright. So berapa minit dah? Baru 10 minit. Hari ni kita akan live sekejap juga kalau tak ada soalan. Baiklah, saya akan recap. Tajuk kita hari ni ialah struktur marketing dan susun atau copywriting. Struktur marketing ini saya ambil daripada pecahan dalam saya ambil pecahan daripada business funnel yang mengandungi marketing funnel dan juga sales funnel. Tapi saya akan cerita dulu tentang marketing funnel. Yang mana dalam marketing funnel ni ada 3 fasa: awareness, consideration dan juga conversion. Itu dia punya jenis-jenis fasa. Apa jenis copywriting yang kita nak pakai bagi setiap fasa itu? Bagi fasa awareness, biasanya kita akan menggunakan konten yang berbentuk problem. Kita akan menggunakan tajuk-tajuk yang berpangkalkan kesan, akibat, punca, simptom, sebab. Asalkan dia melibatkan permasalahan orang, ataupun kita nak buat kita punya customer tu aware. Oh, rupa-rupanya aku ada masalah ni. Oh, rupa-rupanya aku kena buat benda ni. Jadi, itu dalam fasa awareness. Untuk fasa consideration pula, kita akan menggunakan konten berbentuk solution. Selepas kita dah huraikan segala-galanya, apa masalah korang ni, bla 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 bla, kita akan bagi free solution kepada mereka. Dalam free solution tu pula, barulah kita akan hantar mereka masuk ke fasa conversion, iaitu kita mula menjual. Senang kata, usaha kita untuk dapatkan first customer. Okey. Jadi, selesai recap kita. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, saya akan off. Saya selesaikan dahulu kita punya FB Live untuk hari ini. Kalau tak ada soalan, no problem. Kalau ada soalan boleh tanya. InsyaAllah saya buka ruang pertanyaan. Dan mana yang saya tahu saya akan jawab. Mana yang saya tak tahu saya minta maaf. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir ke FB Live saya. Dan saya harap anda akan dapat manfaat lah daripada perkongsian hari ini, insya-Allah. Dan kalau nak baca lebih banyak perkongsian saya, boleh ke blog saya, aimanismail.my/blog, ataupun boleh masuk ke fanpage juga. Terima kasih. Assalamualaikum.